Hai, selamat datang ke Isku Channel. Pada video kali ini, aku bukan nak cover lagu, tapi aku nak membahaskan 5 universiti yang terseram di Malaysia. Okey, sebelum pada itu, korang boleh subscribe aku punya channel. Okey, like, share and subscribe. Okey, mungkin korang dah tahu tempat paling seram di Malaysia, tapi korang mungkin belum tahu universiti terseram di Malaysia. Okey, aku juga merupakan salah seorang mahasiswa universiti. Pada mulanya aku belum tahu universiti mana yang terseram, tapi bila aku buat satu kajian, rupanya universiti aku tercalon juga. Okey, korang nak tahu aku universiti mana? Korang tengok sampai akhir video. Okey, jom kita selami kisah seram tersebut. UIA terkenal dengan hantu berbadan sebelah. Kejadian ini berlaku di Mahalah Zainab Jahsi ZC. Melalui pengalaman seorang student UIA ini, Kiah bukan nama sebenar. Ia menceritakan pengalamannya. Student kat Mahalah Zainab Jahsi ZC ini memang seronok kalau study dekat tepi sliding door. Nak ambil angin malam lah katakan. Aku pun tengah syok study kat pintu ni bila dengar sayup-sayup ketukan dekat pintu. Aku pun tanyalah siapa tu. Orang yang di luar pun menjawab, aku ni orang sebelah. Aku pun mengangguk dan terus menyambung, oh, orang sebelah, masuklah, pintu tak kunci. Dia menyahut, betul nak aku masuk ni? Okey, aku masuk sekarang. Hairan dengan soalan yang diajukan, aku pun terus menoleh ke belakang seraya orang sebelah tersebut memasuki bilik aku. Memang terperanjat aku sebab memang orang sebelah yang masuk, tapi orang yang hanya berbadan sebelah dengan penuh darah meleleh dari kepala hingga ke bawah. Terus aku pengsan tak sedarkan diri. UPM terkenal dengan hantu mikrofon. Kejadian ini berlaku di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi FBMK. Nak dijadikan cerita, ada satu kisah pengalaman seram yang dilalui oleh Gardenia, bukan nama sebenar. Sedang aku dan rakan-rakan khusyuk mendengar kuliah salah satu subjek dekat FBMK, tiba-tiba mikrofon berdeham secara sendiri. Dahlah 2 kali pula tu. Terus senyap sunyi kuliah time tu. Pensyarah kita orang terus menyindir, ada juga yang nak menyampaikan kuliah nampaknya. Sambil melambai-lambai perlahan tangan beliau dekat mulut mikrofon itu. Kami semua hanya bersangka baik dan menganggap bunyi tersebut terhasil kerana mikrofon tak off. Perkara begini, awak jangan sangkakan tak pelik, kata lecturer, dan dia mula buka cerita pasal benda pelik dekat fakulti ini. Saya sudah ada banyak pengalaman bertugas di FBMK. Pernah satu ketika dahulu sedang elok saya mengajar, tiba-tiba slide putih depan ni naik secara automatik tanpa ada orang tekan switchnya. Pernah juga sedang elok saya masuk kuliah, kerusi pensyarah tiba-tiba pusing secara sendiri. Kerusi pensyarah ini bukan kerusi pensyarah lain. Tepuk beliau pada kerusi yang beliau tengah duduk. Lecturer aku pesan, kalau datang awal dan berseorangan, sila tunggu di luar kelas. Terus aku rasa macam nak balik dan tukar kos lain. Aku takut. USM terkenal dengan hantu jogging. Kejadian ini berlaku di Tasik Harapan.
Nak dijadikan cerita, Corona bukan nama sebenar. Ia menceritakan, habis je kerja, aku kat studio, terus aku start enjin motosikal. Dalam kepala ni dah terbayang keempukan katil kat bilik, walaupun nipis je tilam tu sebenarnya. Tak kisahlah, janji aku dapat tidur. Laju je dekat kawasan Tasik Harapan, aku pelik sebab ternampak ada seorang perempuan tengah berjoging tengah-tengah malam macam ni. Semangat sangat ke diet? Dah lah pakaian serba putih. Bila aku nampak wanita perempuan tu macam lari ke arah Tasik, terbit pula rasa risau. Jangan-jangan dia nak bunuh diri tak? Bisik hati kecil aku. Aku terus berhentikan motosikal bila aku perasan dia betul-betul menuju ke arah Tasik. Kelam kabut aku cuba menerpa ke arah perempuan tu. Gaya ala-ala hero drama Hindustan nak selamatkan gadis impiannya. Tapi ni aku terbantut sebab perempuan itu bukannya terjun ke Tasik, tapi dia berjalan ke atas air sampai ke tengah dan terus menghilang. Aku pun apa lagi, terus start enjin motosikal dan belah daripada situ. Memang gila lah kalau aku terus stay kat situ. UTM terkenal dengan satu lembaga di hujung katil. Kejadian ini berlaku di Kolej Tun Fatimah. Nak dijadikan cerita, COVID bukan nama sebenar. Ia menceritakan pengalamannya. Kolej Tun Fatimah serius kolej paling seram yang aku pernah stay. Ada satu malam ni aku tumpang tidur bilik member aku kat kolej sebab dah lewat sangat. Aku pun dah malas nak balik bilik sendiri. Dah lah ada rumors yang mengatakan bilik member aku ni dulu ada orang bunuh diri. Siap ada bekas tulisan kat dinding tulis, sesiapa yang tinggal di bilik ini akan ditimpa bala. Memang seram lah. Malas nak ambil pusing remeh tu semua. Aku terus lena, tak ingat apa. Lepas seketika aku terjaga dan dalam keadaan mamai, aku ternampak satu lembaga dekat hujung katil yang datang mendekati aku. Aku pun berusaha nak bergerak sebab aku takut. Dan aku sebenarnya rasa macam aku still bermimpi. Tapi agaknya hantu itu marah. Dia tekan perut aku dengan hujung kuku panjang dia. Masa tu aku terus boleh bergerak dan aku bingkas panas sekeliling bilik. Tapi tak ada apa-apa pun. Aku terus tekan kawasan perut aku yang ditonyoh hantu tu tadi. Zap. Perik dia memang terasa sampai ke tulang. Sebab takut sangat, aku tak tidur sampai ke subuh. Aku risau aku kena kacau lagi. UKM terkenal dengan hantu bas. Hantu bas ini dikatakan berlega-lega pada waktu lewat malam. Nak dijadikan cerita, Muhyiddin bukan nama sebenar. Dia menceritakan pengalamannya. Masa mula-mula masuk dulu, sini ada pesan. Korang kalau jumpa bas pada pukul 12, jangan naik pula. Tu bukan bas betul. Satu malam ni aku dengan kawan-kawan yang lain baru habis kelas silat. Kelasnya habis pada lewat malam. Tempat berlatih silat dengan kolej memang jauh. So jalan kaki ramai-ramai lah. Lagipun bas UKM stop operasi pukul 11 malam. Dalam penat berjalan tu, tiba-tiba ada bas berhenti kat tepi kami. Adalah perempuan beberapa orang. Disebabkan penat gila, kami semua memang terus terjah naik bas tu. Masuk dalam bas, pakcik tu perasan baju silat kami, dia tegur. Oh, patutlah berani, budak-budak silat rupanya. Aku dengar endah tak endah je. Penumpang dalam bas itu semua nampak normal, tapi diorang senyap tak bergerak.
Mata diorang pandang depan, tak beralih mana-mana pun. Tak bermain phone, tak tengok luar tingkap, tak sembang. Sampai dekat simpang kolej kami, pakcik bas ni tiba-tiba tanya, tak nak pergi fakulti undang-undang ke? Fakulti undang-undang ni sebelum ke simpang kolej kami. Nak pergi fakulti undang-undang jalan straight je. Tapi yang peliknya fakulti undang-undang ni kalau ikut jadual bas pun sebelum berhenti ke fakulti undang-undang memang akan lalu kolej Zakbar dulu baru hala fakulti undang-undang. Tapi tak tahu kenapa pakcik ni tanya macam ni. Kami semua menggeleng sebab masing-masing dah nampak katil je dan tak nak lambatkan perjalanan. Lepas tu pakcik tu cakap lagi, alah ya ke, pakcik ada barang nak kena angkut ni. Kami tanya penumpang lain yang belakang tu, ada siapa-siapa tak nak pergi fakulti undang-undang? Yang lain tu semua tak jawab langsung. Angguk tak, geleng pun tak. Cuma pandang je depan. Pelik gila. Sampai je dekat depan kolej, terus kami turun. Keesokannya, disebabkan rasa pelik, aku pun ceritalah dekat seorang budak kelas ni. Budak ni dulu asasi pintar kat UKM. Mungkin dia boleh cerita lebih. Lepas je aku cerita, budak tu terkejut. Dia tanya kenapa naik bas pukul 1 pagi. Katanya bas UKM kalau time macam tu bukan bawa orang, dibawa benda lain. Katanya mitos UKM lah. Memang ada bas beroperasi tengah malam buta macam tu, tapi bawa benda lain. Macam bunian ke yang nak ke tempat-tempat lain, bukannya bawa manusia. So kami naik dengan geng bunian ke semalam, meremang bulu roma. Okay, macam mana? Seram tak? Kalau korang rasa seram, korang like aku punya video. Dan kalau korang rasa tak seram, korang boleh komen kat bawah. Okay, tadi aku dah bagi tahu. Pada hujung video aku akan bagi tahu aku universiti mana. Aku student daripada Universiti Putra Malaysia UPM. Aku merupakan pelajar tahun 3. Aku ambil kos pendidikan sains pertanian. Stay safe, stay home. Bye.